Apakah isyarat atau bahasa tubuh yang dikategorikan sebagai isyarat lucah yang pernah kita tunjukkan kepada kawan-kawan kita tanpa kita sedar isyarat itu sebenarnya adalah isyarat lucah? Nak tahu? Terus mengikuti video ini di channel Nursamila Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, panjang umur. Kita berjumpa lagi di channel Nursamila Samsudin. Okey, hari ini saya hendak berkongsi dengan anda hasil pembacaan saya daripada sebuah buku non-fiction yang menceritakan tentang bahasa tubuh. Okey, ini buku dia, Body Language. Okey, buku ini ditulis dalam bahasa Melayu. Sebelum ini ditulis dalam bahasa Inggeris tetapi telah mengalami proses penterjemahan. Komunikasi terbahagi kepada dua, lisan dan bukan lisan. Dan bahasa tubuh adalah salah satu cabang komunikasi bukan lisan, iaitu kita menggerakkan tangan, kita menggerakkan mata, kaki dan apa sahaja pergerakan tubuh kita dikatakan sebagai bahasa tubuh. Thumbs up mungkin kita kenali sebagai salah satu isyarat yang bersifat universal yang mungkin pada kita telah diterima oleh negara-negara dunia bahawa ia menunjukkan isyarat bagus. Okay, tetapi tidak semua negara menerima isyarat thumbs up sebagai maksud bagus. Hanya masyarakat di negara barat yang memulakannya mengatakan bahawa thumbs up sebagai isyarat bagus dan kemudian diikuti oleh negara-negara dunia yang lain. Okey, bagaimana dengan negara Jepun? Apakah maksud thumbs up bagi mereka? Di negara Jepun, thumbs up bermaksud angka iaitu nombor 5. Kalau kita tunjuk gini, mereka akan memahaminya sebagai 5. Okey, di Itali pula, thumbs up bila kita menunjukkan isyarat sebegini, mereka pula menerimanya sebagai isyarat nombor 1. Okey, bagaimana dengan negara Greece? Adakah anda pernah pergi ke sana dan pernahkah anda menunjukkan isyarat thumbs up kepada warga negara Greece? Di negara Greece, thumbs up bermaksud satu isyarat lucah. Jadi, bila anda ke sana, berhati-hati menggunakan jari anda dalam menunjukkan sebarang isyarat kepada mereka. Dan kerana itulah pentingnya untuk kita membaca buku dan memperluaskan pengetahuan kita terhadap komunikasi atau bahasa bukan lisan. Apakah bahasa tubuh yang boleh kita anggap sebagai universal? Okey, di dalam buku ini menjelaskan bahawa di antara bahasa tubuh yang diterima oleh kebanyakan negara dunia yang bersifat universal ialah angkat bahu, menunjukkan bahawa tak tahu. Okey, dan apa lagi? Anggukan, ya betul, ia adalah isyarat universal menunjukkan ya, saya faham. Okey, begitu juga dengan gelengan. Itu adalah antara isyarat universal. Okey, bagaimana dengan isyarat berpeluk tubuh? Adakah benar ia menunjukkan bahawa seseorang itu bosan? Ya, di dalam buku ini menjelaskan bahawa kebanyakan orang yang berpeluk tubuh adalah orang yang menunjukkan rasa bosan. Okey, tetapi bagaimana kalau dia bosan dan dia tahu bahawa bila dia berpeluk tubuh orang akan tahu dia bosan dan dia nak mengelakkan bahawa daripada orang itu tahu bahawa dia bosan? Contoh di dalam bilik kuliah, pensyarah mungkin telah mempelajari bahasa badan. Jadi bila dia melihat pelajarnya menunjukkan bahasa tubuh begini, menunjukkan kebosanan, mungkin pensyarah tersebut akan menuju kepada pelajar tersebut dan menyoalnya. Jadi sebagai seorang pelajar yang juga mengetahui bahasa tubuh, mungkin kita nak mengelakkan diri daripada disoal dan kita cuba menyelesaikan diri kita dengan mengelakkan diri daripada berpeluk tubuh. Adakah itu berkesan? Tidak. Tuhan telah menciptakan pergerakan manusia adalah selari dengan apa yang mereka cuba buat atau cuba katakan. Jika mereka buat gini, mereka memang betul bosan. Dan jika mereka mengelaknya dengan menduduk dengan lebih proper, kebosanan itu sendiri akan hilang secara automatiknya melalui pergerakan bahasa badan. Sangat ajaib. Okey, apa lagi bahasa tubuh yang boleh saya kongsikan kepada anda? Okey, anda tadi melihat saya bercakap menggunakan tangan yang terbuka. Pergerakan tangan yang terbuka bermaksud ia juga menggambarkan
sifat keterbukaan orang yang sedang melakukannya. Bermaksud mereka sedang berkongsi atau terbuka untuk berkongsi tentang apa sahaja topik kepada audience, kepada orang yang sedang bercakap dengan mereka. Macam saya sekarang, okey. Dan bagaimana pula bila orang itu bercakap menggunakan aksi berpeluk tubuh. Contoh, kita pernah lihat bila pemimpin dunia bercakap di podium, ada di antara mereka tanpa sengaja telah berpeluk tubuh sambil bercakap menghadap audiens, dan mereka telah berpeluk tubuh. Okey, itu bermaksud pemimpin atau speaker tersebut tak bersedia lagi untuk terbuka secara sepenuhnya kepada audiensnya. Masih ada perkara yang disembunyikan dalam hatinya untuk dia tidak mengongsikannya kepada audiens. Okey, bagaimana dengan isyarat ini? Di mana situasi ini sering berlaku? Mungkin dalam sesi interview atau mungkin juga dalam mesyuarat dengan bos-bos anda. Isyarat begini sebenarnya menunjukkan pelaku sedang berfikir secara kritikal. Kita berjumpa dengan orang, kita bersalam dengan mereka. Cara genggaman atau kekuatan genggaman juga membawa maksud tertentu. Dalam buku ini menjelaskan bahawa ada seseorang yang berpenyakit yang tidak boleh menggenggam tangan dengan kuat. Jadi untuk mengelakkan kesakitan, dia akan melakukan salaman yang longgar. Okey, dan bersalaman ini juga membawa maksud lain selain daripada menonjolkan sifat kita sama ada kita ini seorang yang yakin atau tidak yakin. Pemimpin-pemimpin dunia, buku ini membuat kajian, bersalaman mereka itu membawa maksud yang sangat mendalam. Mereka, posisi tangan mereka itu menunjukkan bahawa mereka itu sama ada ingin menguasai atau dikuasai. Macam Adolf Hitler yang menunjukkan isyarat begini. Tangannya ini menunjukkan ke bawah. Itu menunjukkan dia ingin menguasai. Kekuasaan yang sangat besar dan juga terselit makna kekejaman di sebalik isyarat tangan yang sedemikian. Apakah tujuan atau kebaikan belajar bahasa tubuh? Bahasa tubuh ini biasanya dipelajari oleh golongan profesional, orang-orang politik, pensyarah, orang yang sering berhadapan dengan audiens. Sebagai seorang speaker, bila dia mempelajari bahasa tubuh, dia boleh menyesuaikannya dengan keadaan. Okay, bila dia tengok orang bosan, mungkin dia boleh selitkan dengan lawak atau selitkan dengan video, macam tu. Okay, begitu juga dengan pemimpin dunia. Mereka sering berhadapan dengan masyarakat. Jadi mereka perlu tahu bahasa tubuh yang mana yang boleh menunjukkan diri mereka untuk dipercayai oleh masyarakat. Kalau mereka tidak memahami bahasa tubuh, mereka mungkin tidak lama sebagai pemerintah. Okay? Dan bahasa tubuh juga dipelajari oleh orang yang membuat sales dan marketing. Jika mereka tidak memahami pelanggan mereka melalui bahasa tubuh, pelanggan tidak akan membicarakannya secara lisan tentang kebosanan, tentang penolakan mereka untuk mendengar seller tu bercerita tentang produk. Bagaimana dengan kita pula? Apa kegunaannya mempelajari bahasa tubuh ini kepada kita? Satu, mungkin kita adalah seorang yang sedang ditemuduga. Jika kita menunjukkan bahasa tubuh yang tidak sesuai sewaktu temuduga dijalankan, ia juga mungkin menyebabkan kegagalan sesi temuduga kita itu. Jadi mungkin kita perlu mempelajari sedikit, tidak perlu mendalam sebagaimana golongan profesional yang lebih memerlukannya daripada kita. Selain daripada itu juga, belajar bahasa badan ini sangat menarik sebab bila kita baca buku ini, kita nak buat kita nak buat setiap pergerakan yang diberikan contoh di dalamnya. Kita nak rasa sendiri, adakah benar kalau salon kuat ni kita timbul keyakinan dalam diri kita, salon longgar ni kita rasa lemah. Sebab pergerakan badan kita memang diatur dengan sifat dalam badan tu. Pembelajaran tentang bahasa tubuh ini adalah berterusan. Sebab kalau nak belajar, nak baca je sepanjang-panjang masa, memang kita akan cepat rasa bosan. Okey, dan kita mungkin lupa. Tapi kalau kita belajar berperingkat, insya-Allah kita akan mahir untuk mempelajari dan membaca bahasa tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.